Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot channel terbaik ya, mantan Menteri Kesihatan ya yang sentiasa mementingkan keutamaan rakyat. Jadi YB sebeginilah yang rakyat mahukan, sentiasa utamakan dan juga pentingkan ya untuk memberikan hikmat yang terbaik kepada rakyat khususnya di kawasan parlimen mereka. Jadi tanpa memasa sahabat semua, sama kita mendengar ya apakah yang sedang dilakukan di dalam pemantauan ya mantan Menteri Kesihatan ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita tonton dan juga dengar kenyataan daripada Dr. Zulkifli. Yang menjadi ya, banyak kekayaan di jalan FT 1210 ini di junction ya, yang sedang diusulkan. Jalan apa tu? Ini Jalan Bukit Serakah tu. Tapi Federal Road dia panggil FT 1210. Jalan Bukit Serakah. Di hujung jadi ya. Jalan. Ya di junction sinilah, di junction. Baik, dan petang ini menyambut daripada ya komplain yang saya telah perhatikan sejak 2-3 hari ini, saya memohon dan request JD untuk bersama saya di site ini, dan sekali JD itu dah pun regroup daripada pegawai daripada baik kerana dia telah merelaikan dan merubah. Jadi petang ini kita telah dapat penjelasan itu, dan saya minta supaya JD dapat buat penerangan yang lebih teliti ya, untuk diterangkan kepada semua dengan segala mapnya itu. Jadi saya serah kepada JD untuk membuat sikit penjelasan. Sila Tuan JD kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zul selaku ahli parlimen Kuala Selangor. Perjumpaan kita pada petang ini lebih berkisahkan tentang status semasa lah kerja-kerja pembaikan paip di jalan FT 12110 Bukit Serakah ini, mana isu ini sudah lama. Ia bermula dengan paip yang pecah lah pada bulan Mei yang lepas, di mana paip yang bersaiz 2200 mm lah telah mengalami pecah dan telah menyebabkan kawasan ini mendap. Jalan ini telah pun dibina oleh pihak EcoWorld selaku pemaju di sini pada bulan Mac 2023. Tetapi disebabkan paip pecah pada bulan Mei menyebabkan jalan ini settlement, jalan ini mendap, dan kami telah menyatakan bahawa jalan ini tidak selamat lagi digunakan. Jadi kita buat penutupan ketika itu, dan pihak Air Selangor selaku pihak yang bertanggungjawab untuk menyelenggara paip telah melaksanakan kerja-kerja penggalian untuk menentukan tahap kerosakan paip ini. Dan apabila korekan dibuat sedalam hampir 10 meter, mendapati memang terdapat paip yang pecah lah. Jadi ada kerja-kerja pembaikan kali pertama dibuat pada bulan Mei tersebut juga. Tetapi dia tetap pecah di lokasi yang lain. Dan pembaikan dibuat lagi pada bulan Julai dan juga bulan September lah di lokasi yang lain, tetapi jajaran yang sama lah, paip yang sama. Ini menunjukkan bahawa 3 kali jadi ya. Ya betul Datuk Seri. Bahawa kendala itu sudah 3 kali tenggelam. 3 kali disebabkan lokasi paip itu mungkin kita katakan paip ni dah lama dan juga biasa, cuma jajaran adalah jajaran yang sama. Dan apabila kita majukan kepada pihak Air Selangor untuk kerja-kerja pembaikan, mereka menyatakan bahawa kerja ini bukan kerja penyelenggaraan. Mana ia dah dikira sebagai klasifikasi sebagai kerja pembaikan yang menyeluruh lah, yang baru. Jadi dia kena membuat perolehan yang agak rumit, dan seperti mana yang telah kita dapat pada hari ini, mereka menyatakan bahawa perolehan tersebut telah selesai, dan lantikan kontraktor pun telah dibuat, dan mereka telah memberi komitmen kepada Yang Berhormat Datuk Seri untuk kerja-kerja pembaikan ini, dan seterusnya jalan ini dibuka sebelum 24 Disember 2023 lah. Mungkin ada orang bertanya kenapa lama sangat ni Datuk Seri. Tempoh dia 2 bulan. Cuma kita nak pastikan bahawa kerja-kerja pembaikan ini dilakukan dengan sempurna, tertib, dan juga menepati klasifikasi yang telah ditetapkan lah. Dan pihak JKR selaku autoriti yang utama di FT 1210 ini akan membantu dari segi penilaian dan pemantauan bagi memastikan kerja jalan yang dibina ini siap dengan baik dan menepati spesifikasi lah
Itu yang saya boleh nyatakan dan gambarkan pada pertemuan dan juga perjumpaan pada petang ini. Luasan berapa? Luasan pipe yang dikesan luasan Dia lebih kurang kalau kita katakan jajaran dia lebih kurang dalam 25 hingga 30 meter. Kalau tuan-tuan boleh tengok pipe yang di belakang itulah dia punya pipe dia lah. Yang besar itulah. Yang tu. Jadi dia punya tanam dia dia memang tak pipe antara besar. Itu hampir 8 ke 10 meter. 8 hingga 10 meter. Dia mendap. Dia kawasan dia yang kat sini satu, lepas tu yang kat sini dua, dia ada 3 kawasan yang berbeza. Ya betul. Mana kita ni? Side kita dengan bidang begini. Ya. Sebab sini lah kita nak. biasanya mula-mula kita korek dekat bahagian depan. Okey, tapi biasa konsep air ni dia kita tak tahu dia punya pipe tu bocor mana sebab dia mengalir. Jadi kita terpaksa drag korek sehingga kita jumpa kawasan yang pecah tersebut lah. Bila kawasan pecah tersebut, kita mendapati bahawa kena ada kerja-kerja meja untuk dibaikilah. Dan pihak Selangor telah menyempurnakan kerja mereka lebih kurang bulan Oktober yang lepas, bulan lepas. Manakala untuk kerja-kerja pembaikan jalan dibuat selepas perolehan telah dilaksanakan oleh pejabat Air Selangor di peringkat negeri lah. Kemajuan projek ni berapa peratus Kalau kita pembaik boleh kalau kita nyatakan sebab dia baru award hari 8 hari bulan November. Baru je 8 November. Baru. Tapi mana komitmen dia sebulan lah siap kan. dalam lebih kurang sebulan lebih lah. Sebulan lebih lah. Sampai 24 Disember. Christmas. 24 Mendap tu pun bawa Air Selangor tu. Ya betul. Betul. Cuma jalan ini kontraktor yang lantik adalah daripada Air Selangor. Cuma pihak pengawasan untuk memastikan kualiti dia adalah di pihak kami lah, di pihak JKR lah. Tapi lantikan dan juga pengawasan dan sebagainya main adalah daripada kontraktor Air Selangor. Biasa ke kejadian pipe pecah bawah tanah dan sebagainya ni berlaku? Adakah ini adalah kejadian pertama yang di Kuala Selangor sendiri? Kalau nyatakan saya, kalau pipe kecil tu biasa. Itulah bila kami nyatakan bahawa kalau pipe kecil tu kerja penyelenggaraan dia mudah. Korekan tidak sampai 24 jam pihak Selangor boleh selesaikan. Cuma ini adalah kes pertama yang saya difahamkan, kes pertama berlaku dekat Selangor ni lah. Pipe yang bersaiz 2200 mm ni pecah. Sebab kalau pipe domestik kita dengar biasa sebab dah 30-40 tahun ya, yang AC pipe kan. Tapi kalau ini jadi yang kadang-kadang kalau jadi kata biasa juga. Sebab dia punya pressure sangat kuat. Apa yang saya tak tahu adalah 3 kali dia pecah. Dan kawasan yang background jajaran yang sama. Lebih kurang sama. Jadi itu yang orang marah sebab kenapa lambat sangat? Wahal bukan satu pecah, bukan 2, 3 kali. Dan seperti yang jadi terangkan tadi, dia bukan kerja penyelenggaraan sudah. Dia sudah kerja macam kerja baru ni, yang mesti mendapatkan perolehan baru dan semua ni yang menangguhkan. Jadi saya harap saya pegang kawan penduduk yang komplain tu, saya tak suruh sabar. Ini bukan kerja nak sabar ni. Kerja punya tugas yang kena buat, tetapi mereka harus memahami kenapa gendala itu berlaku. Waktu saya datang sendiri, jadi yang Air Selangor untuk terangkan baru kami faham sungguh-sungguh kerana itulah kendalanya tu jadi because of 3 kali pipe pecah. Untuk maklumat kita dengar sekali ke? Nombor lambat sangat rupanya 3 kali. Cuma takut diorang kata kenapa pecah 3 kali, takkan tak tahu repair yang betul. Sebenarnya tiga tempat yang berbeza. Kena faham. Bukan lokasi yang sama. Dia bukan lubang yang sama pecah. Dia ada 3 lubang point yang berbeza. Sebabkan mungkin ketekanan air yang tinggi lah. Sebab kalau kita tengok kalau lebih kurang 870 meter lah. Itu had yang daripada ni sampai ke persimpangan utama tu 870 meter. Risiko ni kalau masih dibenarkan lalu, apa risiko yang pengguna kena hadap? Jadi pengguna pun boleh baca lah kan nanti tanda apa sebagainya, keselamatan lah. Memang untuk kita tak akan izinkan. Jadi kalau betul. Kalau risiko sendiri kemungkinan dia akan takut terjadi sinkhole. Sebab sebelum ni dia jadi sinkhole, dia berlubang yang dalam. Yang itu yang kita katakan kita kena buat penutupan teruslah. Itu jadi terpaksa kita buat alih pelancongan itu. Volume fan yang guna ni berapa saya? Kalau baru ni dekat jalan FT 1210 ni kalau ikutkan yang baru data-data baru bulan Mac hari tu dalam lebih kurang 80,000 kapasiti. Tapi 80,000 itu PCU lah. Mana kenderaan ni lah kenderaan ringan lah. Maknanya dia waktu puncak
Ya betul. Mana kita pun memang tak benarkan untuk dia gunakan jalan yang sangat heavy lah, heavy energy lah. Dan berisiko. Yang kita buat sebagai apa? Lencongan itu pun komplain juga, tetapi dia mungkin kena faham lah, because itu adalah lencongan sepatutnya waktu yang singkat, tetapi tidak menjadi berterusan sebab setiap kali lencongan itu sendiri menjadi mangsa lah, sebab dia tak seharusnya menjadi lama digunakan itu dan pecah. Dan ikut pun dia pun apa terus menyelenggara lah. Harap mereka akan dapat terus menyelenggara. So jamin air selalu terus boleh 24 lah. Mana? Ya, kita sebagai agensi yang menguasai, kita akan bekerjasama lah untuk memastikan bahawa tarikh itu dipatuhi lah. Terutama cabaran lagi adalah waktu cuaca lah. Kalau Met Malaysia pun menyatakan bahawa esok 11 hari bulan bermulanya monsun timur laut. Jadi kita dah pun minta pada kontraktor untuk rancang jadual dengan baik lah. Itu satu ya. Itu kita bagi tahu awal-awal kalau ditakdirkan hujan dan maka 24 Disember tu pastinya akan tak dapat ditunaikan lah, extend lagi. Cuma kalau tengok lokasi ini telah dinaik tarafkan 1 meter. Macam jalan dekat Taman Alam Jaya tu pun dia akan naik level Datuk Seri. Dia semua akan 1 meter. So kawasan ini yang dulunya akan banjir, insyaAllah selepas siap 3 fasa ni banjir tak akan alami lah. Dia sekarang ni dah 1 meter. Kalau tuan-tuan tengok dia memang dah tinggi. Kalau tengok yang kat bawah tu kan 1 meter. So yang jalan tu pun dia akan naik sama level macam jalan sini. Dia akan tinggi 1 meter. Dia berapa jarak yang akan ditambah, sepanjang berapa jauh? Sampai daripada simpang Desa Kolfi sampai ke simpang sini lah. Mana terus dalam lebih kurang 3.4 km panjang dia. Cuma untuk pengliman yang ni semua adalah di bawah pemaju. Ada 3 pemaju yang terlibat, mana dia telah bersetuju untuk menaik taraf jalan ini kepada 6 lorong. Nanti semua akan jadi 6 lorong lah jalan sini. Dia akan jalan 6 lorong. Mana jambatan daripada jambatan yang kat depan tu pun dia akan jadi 6 lorong jambatan lah. Mana pihak itu dia ada 3 pemaju, pihak LBS, Worldwide dan juga Eco World. Ini Eco World part dia dah siap lah. Kali dua lorong. Sekarang ni dia lebih kepada 2 lorong lah. Kalau tuan tengok kat depan tu, dia akan jadi 3-3. Dia akan jadi 3-3. Betul. Ada traffic light yang perlu kesah daripada penduduk sekitar sebelum ni. Okey, yang tu traffic light tu sementara. Nanti bila dia dah siap, kita akan jadi free flow semua. So daripada sana dia tak akan ni. Cuma macam ada taman-taman kecil ni dia akan kena U-turn lah. So kita tidak akan benarkan banyak traffic light lah. Ganggu lah buat back to square one lah kalau ada traffic light. Bottleneck. Ya, dia lancar. Untuk makluman tuan pun jalan yang seperti mana Datuk Seri katakan tadi ni adalah jalan alternatif kepada Saujana. Nanti pihak Eco pun dia akan buat jalan. So kita akan boleh divert traffic kita kat sini jugalah. Itu pembangunan yang itu cita-cita dan harapannya. Itu bila jam tersiapnya tu kan? Kalau ikutkan planning dia, semua ni perancangan ni sehingga 2030. Sebab selepas 2030, untuk makluman tuan, bukan, mana dia boleh cater dia punya trafik. Benda ni siap dalam tempoh 2 tahun. Sebelum 2025 dia orang kena siap kan. Yang betul Datuk Seri kan? Dia boleh sustain sampai ada 10 years. Cuma yang kat depan tu, persimpangan 4 tu, traffic light tu, nanti dia akan jadi ada terowong bawah dia. So dia akan naik taraf untuk kat situ lah. Kita nak buat apa nama tu, interchange. Tapi sekarang ni dia buat terowong lah kat situ. Betul. Mana kat situ memang. Datuk Seri, satu lagi, hari tu ada daripada Puncak Alam Bukit Jelakah, penduduk Bukit Jelakah bantah penutupan jalan utama. Ni ada JKR sekali kan, mungkin ada apa alasan menutup jalan utama dan buka jalan baru. Di mana? Ada dia hantar memorandum kan? Di Jalan Felda Bukit Jelakah. Bukit Jelakah, Jalan 1 dan Jalan 5. Jalan 1. Yang satu yang baru-baru ni diorang buat protes. Mungkin saya boleh respon sikit Datuk Seri. Okey, untuk makluman tuan lah, sebab kami pun ada terima invitation daripada Persatuan Penduduk generasi Felda di situ yang menyatakan kenapa jalan tersebut ditutup. Selepas semak akan dibuat, jalan tersebut merupakan jalan yang kita katakan dalam kawasan persendirian, luar persendirian, bilik Tan Sri Razali. Maknanya ketika itu bila kita di luar daripada kita punya inilah Datuk Seri. Cuma bila kita buat semakan dengan pejabat tanah mungkin Datuk Seri boleh kan, bila kita semak dengan pejabat tanah itu memang dalam rezeki kita. Tapi kalau bagi kami memang tak ada ni lah, kami tak ada masalah. Cuma dia perlu rujuk kepada pejabat tanah lah.
untuk menyelesaikan isu jajalan tersebut. Tapi adakah akan buka satu jalan baru yang dikatakan berdekatan dengan Cerun, bahaya kepada penduduk sekitar Kalau tak dibuka di situ, Bukit Celaka? Dia nak ada divert, tapi untuk makluman tuan, memang kami tak ada lagi terima permohonan daripada mana-mana pihak tentang jalan alternatif tersebut lah. Tak ada. Okey. Menarik. menarik ke? Bukan menarik, maknanya Datuk Seri dapat jawab persoalan daripada Yang ini memang tentang. saya tak ada jawapan betul. Okey. Tunggu JD juga. Tapi JD pun kena tunggu juga sebab option ni pun belum. Belum Tapi daripada jawapan pajak tu tanah. boleh lah secara umum. Okey, secara umum boleh. Kata penutupan jalan tu Adalah merupakan sebab jalan kerana tu, jalan persendirian. bukannya is private, bukannya bukan tanah kerajaan, tanah kerajaan. Betul. Sebab bila kita buat ukur tu, bila tengok dia memang dah masuk ke tanah penduduk persendirian. Jadi itu memang Alright, so itu dia sahabat semua. Seperti yang saya katakan, ini kita boleh lihat ya bagaimana kesungguhan ahli parlimen mantan Menteri Kesihatan ini, iaitu Dr. Zulkifli, sahabat semua, yang sememangnya terkenal dengan keprihatinan, dengan komitmennya ya untuk menyelesaikan isu-isu rakyat, sahabat-sahabat semua. Jadi YB seperti inilah yang rakyat mahukan, bukannya sentiasa mau tebuk kerajaan, bukan sentiasa mau buka mulut saja, ya fitnah yang keluar daripada mulut. Itu amat-amat memalukan. Jadi apapun, kita ucapkan tahniah, terima kasih kepada YB Zulkifli kerana sentiasa pekah dengan masalah rakyat. Jadi sahabat semua, terima kasih. Kiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun keangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.